Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Seperti biasa, Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan pada mana-mana korang yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, sebelum memulakan dengan kisah seram kali ini, Pika akan bagi tahulah yang untuk bulan November 2022 ni, Pika ada buat giveaway kepada 3 subscribers bertuah Pika Storyteller Channel. Jadi sekiranya dekat sini kalau korang nak turut serta kan, apa kata kalau korang tekan link dekat description dekat bawah yang mana Pika ada letakkan details macam mana untuk korang menang ataupun macam mana untuk korang jadi subscribers bertuah Pika Storyteller. Hadiah pun ada Pika letakkan juga dekat link dekat bawah ni. Jadi, untuk kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku dekat seorang pelajar lelaki ni semasa dia dan juga kawan-kawan dia tengah study dekat satu perpustakaan di sebuah universiti di Perak. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah kali ini, ada satu watak utama yang korang kena kenal, iaitu Syafiq. Okey, Syafiq ni dia merupakan seorang pelajar lelaki dekat sebuah universiti ni. Dan kebiasaannya diorang ni suka study dekat bilik macam tu je. Cumanya pada satu malam tu, adalah salah seorang daripada kawan diorang ni untuk ajak pergi study dalam grup dekat perpustakaan diorang. Walaupun sebenarnya diorang ni jarang-jarang je sebenarnya nak pergi study dekat perpustakaan tu kan. Kalau Pika ingat zaman-zaman Pika study dulu dekat universiti pun, memang jarang sangatlah nak pergi dekat perpustakaan tu. Kalau pergi kononnya nak pergi study group pun bukan pergi study sangat, banyak bergosip je. Tapi berbalik semula kepada kisah Syafiq ni, okey. Kawan dia ajak pergi untuk study dekat sana lah, pergi ramai-ramai kan. Jadi dia kata asrama dia ni ataupun tempat kediaman dia ni agak jauh sikit lah daripada perpustakaan tu. Jadi kebetulan dia ni berkawan lah dengan seorang kawan dia ni. Kawan dia ni dia kata anak orang kaya sebab ayah dia memang bagi dia satu biji Myvi. Jadi kawan dia ni memang ada kereta Myvi lah. So kawan dia cakap kan tempat kediaman si Syafiq ni kan jauh. Jadi tak apalah, aku pergilah pick up kau, aku pergilah ambil kau kan. Lepas tu kita pergilah sama-sama dekat perpustakaan tu. So malam tu kawan dia pun pergi ambil dan diorang pun sampailah dekat perpustakaan tu. Kata dia perpustakaan dia ni memang seriously sangat-sangat besar. Dan budak yang ada dekat dalam tu pun tak adalah ramai sangat. Dia ada beberapa tingkat lah. Dan kebiasaannya tingkat 1, tingkat 2 ni macam ada juga lagi budak kan, ada ramai lah juga budak-budak yang pergi study dekat sana. Dan mereka ni pula pilih untuk belajar dekat tingkat 3 sebab kata dia tingkat 3 ni memang kurang sangat student yang pergi dekat situ. Dipendekkan cerita, masa diorang tengah duduk syok study ramai-ramai tu kan, sekali si Syafiq ni dia dapat rasa masa tu lebih kurang dalam pukul 9.30 macam tu kot. Tiba-tiba perut dia ni rasa macam memulas, rasa sakit sangat. Jadi Syafiq ni pun untuk kali pertama tu dia terkentut depan kawan-kawan dia ni kan. So mula-mula semua macam buat muka je lah. Macam tak senonoh lah dia ni kentut depan orang. Macam tu je lah kan lebih kurang. Lepas tu tak lama lepas tu dia kentut lagi sekali. Jadi si Syafiq ni kena marah lah dekat kawan-kawan dia yang lain tu sebab dia duduk kentut je depan dia orang ni kan. Kalau Pika pun Pika akan marah halau juga. Si Syafiq ni suruh pergilah tandas ke kan. Lepas tu disebabkan oleh dia kan sakit perut jadi kawan dia pun cakap kau pergilah tandas dekat hujung tu kan. Pergilah settle dulu apa yang patutnya. Jadi Syafiq pun dia pun teruslah pergi menuju ke tandas tu. Dia kata bila dia masuk je dekat dalam tandas tu, dia rasa macam wow, cantik juga tandas ni sebab nampak macam bersih je kan. Jadi tanpa buang masa lagi, dia pun pilihlah mana-mana tandas yang kubikel tandas yang ada dekat dalam tu. Dia pun pilihlah mana-mana tu, dia pun masuk. Okey. Bila dia masuk, tengah dia syok, dia duduk melabur tu kan.
Sekali dia dapat dengar sayup je bunyi suara perempuan menangis. Slow je menangis macam tu kan. Lepas tu pada masa yang sama juga dia dapat bunyi macam pintu tertutup dengan terbuka. Dan makin lama bunyi suara perempuan menangis tu makin lama makin dekat dengan dia. Masa ni si Syafiq ni dalam hati dia macam apa hal pula Minah ni masuk menangis dekat dalam tandas ni, ke dia yang tersalah masuk tandas perempuan kan? Sebab masa tu dia dapat dengar suara perempuan tu bukan setakat menangis biasa tau. Dia macam menangis orang putus cinta macam tu. Dan sekali masa dia dengar perempuan tu punya tangisan makin lama makin dekat dengan dia kan, tiba-tiba dia dapat nampak kaki perempuan tu lalu depan kubikel tandas dia tau. Tapi kaki perempuan tu pucat gila. Tapi yang lagi menakutkan bukan setakat kaki perempuan tu pucat, tapi kaki perempuan tu juga tak sentuh tanah, tak menjejak kaki kat tanah. Maksudnya dia macam terapung je depan kubikel si Syafiq ni. So Syafiq ni dia pun mendiamkan diri dengan harapan supaya dia tak nak makhluk tu tahu yang dia ada dekat dalam tandas tu. Jadi dia pun dapat dengar lah bunyi tangisan tu macam pergi ke tandas yang paling last sekali. Sedangkan tandas kubikel Syafiq ni dia mungkin selang dalam 3 macam tu kot. Berbanding kan dia ada hujung, yang kedua, ketiga mungkin dia ni yang keempat. Macam tu lah lebih kurang tandas Syafiq ni kan. Lepas tu tiba-tiba masa si Syafiq ni get ready nak keluar kan, nak lari daripada tandas tu, dia dapat dengar perempuan tu tadi pergi ketuk pintu tandas yang paling hujung. Lepas tu kan dia ketuk-ketuk pintu tandas tu. Lepas tu dia tanya dengan soalan yang sangat ayu. Konon ayu lah. Ada orang tak? Lepas tu dia pun buka pintu tandas tu. Lepas tu dia sambung lagi ke tandas yang kedua. Dia ketuk pintu. Lepas tu dia tanya, ada orang tak? Lepas tu dia pun tolak pintu. Pintu tu pun terbuka kan. Yang tu lah yang Syafiq dapat dengar. Lepas tu sekali dapat dengar tandas yang ketiga. Which is tandas sebelum kubikel Syafiq ni. Masa ni Syafiq ni memang rasa berdebar teruk gila lah, sebab dia tahu yang selepas daripada yang ni adalah pintu dia pula. Soalan yang sama, dia ketuk, lepas tu dia tanya, ada orang tak? Lepas tu dia tolak pintu kan. Lepas tu kan, benda yang lagi seram, ya Allah, cerita ni memang seriously sangat seram. Masa dia nak get ready nak keluar tu kan, dia tahu yang dia sebenarnya dah terlambat tau. Sebab kan perempuan tu dah berada dekat sebelah tandas dia kan. Sekarang dia nampak kaki pucat tu betul-betul berada depan kubikel tandas dia. Dekat pintu tandas dia tu kan. So maksud dekat sini, si Syafiq ni tak sempat nak lari keluar lah kan. Sebab masa tu dia dah fikir dah, aku tak kisahlah macam mana pun, aku memang nak terus buka je pintu toilet ni terus lari keluar macam tu. Tapi disebabkan oleh benda tu betul-betul berada depan tandas dia, si Syafiq ni pun terus undur sikit ke belakang. Dan dia nampaklah dekat bawah tu kan. Sebab dia takut, dia menjauhkan diri lah daripada pintu tu. Sebab masa tu dia takut yang kaki dia ni macam kena tarik daripada bawah oleh perempuan tu tadi. Masa ni ada satu benda yang sangat-sangat menyeramkan berlaku, iaitu tadi dia nampak kaki kan. Lepas tu dia melarikan diri ke belakang sikit sebab dia cuba untuk jarakkan diri dia daripada pintu tu. Masa tu dia nampak tiba-tiba ada rambut dekat atas lantai. Maksudnya benda tu cuba untuk intai Syafiq ni daripada bawah. Korang bayangkan macam mana perasaan Syafiq kat dalam tandas ni seorang-seorang. Dan masa ni lah tiba-tiba dia boleh nampak muka perempuan tu menjengah daripada bawah, tengok dekat si Syafiq ni. So Syafiq ni dia punya takut sampaikan dia terus buka pintu dan dia kata dia tak tahu macam mana, mungkin dia macam melangkah benda tu ke apa, terus keluar daripada tandas. Tapi ada lagi satu benda yang menyeramkan yang berlaku dekat Syafiq ni. Iaitu bila dia keluar je daripada pintu tandas perpustakaan tu, dia tengok rupa-rupanya sekeliling dia perpustakaan tu dah pun tutup lampu, dah tutup. Macam dah tak ada orang langsung dekat dalam perpustakaan tu. Kemudian kan tanpa dia fikir panjang, dia terus berlari turun tangga. Kan dia kan dekat tingkat 3 kan. Terus dia berlari turun tangga tu. Dan pada masa yang sama juga dia macam duk marahlah dekat kawan-kawan ni kan, macam dia orang ni semua tinggalkan aku seorang-seorang dekat dalam perpustakaan ni. Dia orang ingat aku balik ke, aku ada lagi lah dekat dalam tandas ni. Macam tu lah kan, lebih kurang dia marah dekat kawan-kawan dia ni. Dan pada masa yang sama juga, sambil dia duduk berlari turun tangga tu, dia dapat dengar tau suara perempuan tu menangis sayup je dekat belakang. Lepas tu dia dapat dengar selang-seli menangis dengan suara perempuan tu tanya,
awak kat mana? Awak kat mana? Macam tu. Memang masa tu dia cuba untuk toleh ke belakang kan. Dia memang dia nampak lah yang sebenarnya makhluk tu tengah tengok dia dan dia tengah tengok makhluk tu. Macam tu. Dia punya takut tu kan sampaikan dia pergi depan perpustakaan tu, punya pintu utama tu. Memang dah gelap semua dan dia memang menangis je dekat situ sebab terlampau takut kan. Korang bayangkan lah benda tu duk menangis dengan duk tanya, awak kat mana? Tunggulah saya macam tu. So masa tu memang dia tak tahu nak buat apa sampaikan dia terduduk menangis dekat depan pintu utama perpustakaan tu. Tak lama selepas tu dia nampak perempuan tu bergerak laju ke arah dia kan. Kemudian dia pun pejam mata sampai dia menjerit. Macam tu kan. So takut sangat ni. Dan bila dia buka mata sekali dia tengok dia ni berada dekat hospital. Dan kawan-kawan dia yang ada sekali dengan dia dekat perpustakaan tu tadi ada dekat katil hospital tu kan. Lepas tu kawan dia pun cakap, Alhamdulillah kau dah sedar macam tu. Lepas tu kan tadi kan dia kena gangguan tu semua. Jadi dia tanyalah kawan dia, apa sebenarnya yang berlaku? Lepas tu kawan dia pun cerita balik dekat dia. Kan tadi dia duk kentut banyak kali. So lepas tu dia pergi tandas kan. Melepaskan hajat semua tu. Dan masa tu pukul 9 lebih. Lepas tu dalam pukul 10 macam tu rupa-rupanya perpustakaan tu tutup pukul 10. Jadi kawan dia orang ni pun kemas-kemas barang semua. Dan nak pergilah dekat tandas ni. Tapi bila dia pergi check dekat tandas tu, pintu ni tak boleh buka. Jadi kawan dia macam pelik, panggil lah kan Syafiq, tapi tak ada orang menyaut pun. Lepas tu tiba-tiba kawan dia ni dapat SMS. Ni kejadian ni berlaku beberapa belas tahun lepas kan. Jadi zaman tu bukanlah zaman WhatsApp semua ni, masih lagi zaman SMS. Okey, kawan dia ni dapat SMS daripada dia yang mengatakan bahawa Syafiq ni dah pun balik. Sedangkan sebenarnya Syafiq ni tak balik lagi ke kolej kediaman dia tu. Dia masih lagi berada dekat dalam tandas tu kan. So masa tu kawan dia ni disebabkan oleh dia ingat yang Syafiq ni memang betul-betul dah balik. Jadi that's why lah dia orang ni pun teruslah turun ke bawah dan keluarlah daripada perpustakaan tu. Sebelum lepas tu Pak Gad tu pun tutuplah semua lampu dengan tutup semua pintu macam tu. Tapi yang peliknya kawan dia kata, bila dia orang balik semula ke dom kan, balik semula ke kolej kediaman dia orang tu, Syafiq ni tak ada dekat dom tu, tak ada dekat kolej kediaman tu. Jadi kawan dia pada malam tu semua risau tau sebab Syafiq ni tak ada, macam hilang macam tu je kan. So dia orang ni cubalah untuk tunggu juga Syafiq ni, tapi malangnya Syafiq memang tak balik lah. Lepas tu keesokannya tu barulah Pak Gad yang tadi tu kan, yang semalam tu, Pak Gad tu kata dia jumpa Syafiq ni terbaring dekat situ. Mungkin pengsan lah kot. Lepas tu bila Pak Gad tu pegang badan Syafiq ni, badan dia panas sangat. That's why lah diorang ni semua bergegas pergi ambil Syafiq ni, bawa dia pergi ke hospital. Lepas tu doktor katalah dia ni macam demam panas macam tu kan. Jadi kawan dia ni semua macam pelik lah kan. Weh Syafiq, apa sebenarnya yang berlaku semalam? Sebab kau hantar SMS dekat kita orang kata kau dah balik. Tapi sekali esok tu baru tahu yang kau ni masih lagi berada dekat dalam perpustakaan. Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi Syafiq ni pun buka lah cerita apa yang berlaku semua kan. Jadi diorang semua ni terkejut lah dengan benda tu yang memang sangat-sangat menyeramkan lah kan. Gangguan yang berlaku dekat Syafiq dekat tandas perpustakaan tingkat 3 tu. Lepas tu tak lama kemudian adalah juga beberapa antara diorang ni yang cuba untuk pergilah dekat tandas tu kan, untuk macam pergi check lah. Nak tengok lah sebenarnya apa yang ada dekat situ ke kan. Kenapa si Syafiq ni sampai teruk sangat kena gangguan semua. Bila diorang pergi tak ada apa pun yang pelik tentang tandas tu. Cuma sampai sekarang dia pelik lah kenapa antara ramai-ramai Syafiq ni yang terkena gangguan macam tu sekali. So dekat sini, ada tak antara korang yang pernah mengalami pengalaman macam tu? Pika seram sebenarnya bila Pika bercakap pasal tandas kubika, satu-satu ketuk-ketuk pintu macam tu kan. So apa pun macam biasalah, Pika nak korang untuk komen dekat komen di bawah. Dan sebelum korang tinggalkan video ni, jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe pada yang belum lagi subscribe. Lepas tu tekan juga butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan alang-alang tu kan, follow lah juga Pika di Instagram Pika Storyteller. So apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.